Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak satu iltizam dan satu jujur yang cikgu sayangi, pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dan kita akan terus kepada bab yang ke-9 iaitu poligon asas. Pertama sekali kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan poligon. Poligon sebenarnya terdiri daripada dua perkataan iaitu poly dan gon. Poly membawa maksud banyak dan gon membawa maksud sudut. Jadi kalau kita gabungkan kedua-dua perkataan, poligon ini bermaksud banyak sudut. Ini adalah satu contoh poligon yang terdiri daripada 5 sudut yang terdapat di bahagian dalam poligon tersebut. Dan kalau kita perhatikan, bilangan sudut minimum bagi suatu poligon ialah 3. Soalannya mengapa? Cuba anda fikirkan. So bagi soalan ini, cikgu akan tinggalkan kepada kamu supaya kamu berfikir kenapa bilangan sudut minimum bagi suatu poligon ialah 3. Sekarang kita akan ulang kaji tentang ciri-ciri poligon yang telah anda pelajari semasa di sekolah rendah. Ciri asas poligon. Poligon sebenarnya mempunyai 3 ciri asas yang mesti dipenuhi oleh setiap bentuk. Yang pertama, poligon merupakan bentuk 2 dimensi. Semua poligon mempunyai bentuk 2 dimensi. Yang kedua, poligon merupakan suatu bentuk tertutup. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan bentuk tertutup. Dan syarat yang ketiga, semua sisi poligon adalah garis lurus. Ciri yang pertama tadi, poligon adalah bentuk 2 dimensi. So di sini cikgu akan tunjukkan 4 bentuk yang merupakan bentuk 2 dimensi. Sebenarnya bentuk 2 dimensi ini adalah bentuk yang tidak mempunyai ketebalan. Bentuk yang tidak ada isi padu, bentuk yang nipis, seolah-olah kamu melihat gambar kamu di dalam sekeping potret. Nipis saja. Bentuk 3 dimensi bukan poligon. Ini adalah contoh-contoh bentuk 3 dimensi, iaitu bentuk yang mempunyai ketebalan dan kita boleh masukkan sesuatu ke dalam bentuk tersebut. Di sini kita ada satu cuboid, satu cone dan satu silinder, dan bentuk-bentuk 3 dimensi ini dikenali sebagai pepejal. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjutlah berkenaan dengan pepejal bila kamu naik ke tingkatan 2 dalam topik pepejal geometri. Kemudian pada slide ini cikgu akan tunjukkan perbandingan di antara bentuk yang tertutup dan juga bentuk yang tidak tertutup. Bentuk yang berwarna hijau di bahagian atas ini adalah bentuk tertutup, merupakan satu poligon. Tidak ada sebarang bukaan ataupun lubang yang membolehkan kita keluar daripada bentuk tersebut. Manakala bentuk yang di bawah ini merupakan bentuk tidak tertutup ataupun boleh juga kita sebut sebagai bentuk terbuka, dan bagi bentuk yang tidak tertutup ini bukan satu poligon. Ciri yang ketiga tadi ialah semua sisi poligon merupakan garis lurus. Kalau kita lihat dalam rajah ini menunjukkan satu pentagon yang mempunyai 5 sisi dan kelima-lima sisinya merupakan garis lurus. Slide ini pula menunjukkan beberapa contoh bentuk yang mana sisinya bukan garis lurus ataupun kita boleh sebut terdiri daripada sisi yang melengkung, dan mana-mana bentuk yang terdiri daripada sisi melengkung bukan satu poligon. Seterusnya kita akan cuba jawab soalan-soalan berikut secara lisan. Soalan dia ialah tentukan sama ada rajah di bawah merupakan satu poligon atau tidak, dan jika tidak, nyatakan mengapa. Yang pertama, bentuk yang pertama ini kalau kita bandingkan bentuk ini dengan ketiga-tiga syarat bagi suatu poligon. Yang pertama, bentuk satu ini merupakan bentuk 2 dimensi, kemudian dia juga merupakan bentuk tertutup, dan yang ketiga, semua sisi terdiri daripada garis lurus. Jadi bentuk satu ini merupakan satu poligon. Bentuk yang kedua juga merupakan satu poligon kerana ia memenuhi ketiga-tiga syarat ataupun syarat asas bagi poligon.
Okey, bentuk yang ketiga bukan satu poligon kerana sisinya bukan garis lurus ataupun kita boleh sebut sisinya adalah melengkung. Okey, bentuk yang keempat poligon. Bentuk yang kelima bukan poligon kerana ia merupakan satu bentuk yang tidak tertutup ataupun bentuk terbuka. Okey, rajah yang keenam poligon memenuhi ketiga-tiga syarat. Okey, yang ketujuh bukan poligon kerana salah satu sisinya terdiri daripada sisi melengkung. Okey, yang ke-8 juga bukan poligon kerana bentuk ini merupakan bentuk 3 dimensi. Okey, kemudian kita lihat pula istilah-istilah penting bagi satu poligon. Okay, rajah menunjukkan satu pentagon dan ini adalah bucu. Kat sini kita ada 5 bucu. Kemudian yang kedua, ini merupakan sisi. Okay, dan yang ketiga, garisan yang berwarna merah itu adalah perpenjuru. Okay, perpenjuru adalah satu garis lurus yang menghubungkan mana-mana dua bucu poligon yang tidak bersebelahan. Okay, untuk perpenjuru nanti kita akan berjumpa di Google Meet untuk kita belajar macam mana kita ingin menentukan bilangan perpenjuru dengan cara melukis dan juga menggunakan formula. Okay, seterusnya kita akan menamakan poligon. Poligon dinamakan mengikut bilangan sisi atau bilangan bucu dan dalam mana-mana poligon, bilangan sisi dan bilangan bucu adalah sama. Okay, bagi sebarang poligon. Jadi dekat sini terpulang kepada kita lah mana yang lebih senang untuk kita kira, sama ada bilangan bucu atau bilangan sisi. Okay, bilangan sisi 3 dinamakan segitiga. Okay, 4 adalah sisi 4, 5 adalah pentagon, 6 adalah heksagon, 7 adalah heptagon, 8 adalah oktagon, 9 nonagon dan 10 dekagon. So cikgu harap kamu boleh hafal, kamu boleh kenal kesemua poligon daripada 3 sisi hingga 10 sisi. Okay, dan untuk aktiviti terakhir pada hari ini, pertama cikgu nak kamu tonton video di YouTube channel. Okay, kamu dah tonton. Kemudian kamu salin semua slide yang bertanda smiley face kuning di bahagian bawah, di bahagian sebelah bawah kanan, mana slide yang cikgu letakkan smiley face, kamu boleh salin kerana ia merupakan perkara-perkara penting yang harus kita tahu. Dan akhir sekali sebagai tambahan, cikgu nak kamu lengkapkan latihan di muka surat 92 modul matematik tingkatan 1. Okey, untuk muka surat 92 ini kamu hanya isi bahagian bilangan sisi dan bilangan bucu sahaja. Untuk bilangan perpenjuru kamu boleh kosongkan kerana kita akan sambung pembelajaran berkenaan dengan perpenjuru di slot PDPR yang akan datang. Okey, sekian untuk hari ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.